Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut merupakan rancangan pengajaran harian geografi bagi kumpulan kami, yaitu seperti yang kita tahu mata pelajaran geografi dengan kelas sebanyak uh, dengan kelas 1 yang akan diajar tarikh ataupun hari 31 Oktober 2025 bersama dengan hari Jumaat yang mengambil masa selama 1 jam, yaitu dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Ya, bilangan pelajar pula terdiri daripada 30 orang dan tajuk yang akan diajar dalam rancangan pengajaran harian ialah bab 7 yaitu saliran, subtajuk kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia serta standard kandungan daripada DSKP yaitu dokumen standard kurikulum dan pembelajaran 2.3 saliran di Malaysia, yang mana standard pembelajaran murid boleh membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. Standard prestasi pula di akhir pengajaran dan pembelajaran murid boleh menjelaskan kepentingan sungai ataupun tasik utama di Malaysia. Objektif khusus pembelajaran dalam RPH ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid boleh menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan sungai atau tasik utama di Malaysia berdasarkan penerangan guru, di mana pengetahuan sedia ada murid ialah pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai kepentingan sungai atau tasik di Malaysia yang menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi menganalisis dan juga penggunaan bahan bantu mengajar buku teks, gambar, slide pengajaran dan juga kuis interaktif. Serta pendekatan yang digunakan ialah pendekatan induktif dan strategi yang digunakan ialah strategi pemusatan bahan, pemusatan murid serta pemusatan guru. Kaedah yang digunakan ialah kaedah sumbang saran, perbincangan, slide pengajaran dan juga kuis interaktif. Nilai yang digunakan ialah nilai bekerjasama serta berkomunikasi dan elemen merentas kurikulum ialah nilai murni bekerjasama dan berkomunikasi. Pentaksiran yang dijalankan pula ialah pentaksiran formatif melalui pemerhatian, soal jawab dan pentaksiran sumatif melalui kuis interaktif. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian set induksi dalam rancangan pengajaran harian. Okey, kami menggunakan gambar sebagai set induksi kami di mana gambar ini mempunyai kelebihan di mana salah satu dapat menarik perhatian murid. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan gambar yang jelas dan menarik pada awal pengajaran akan membantu murid untuk lebih fokus dan mewujudkan minat mereka terhadap pembelajaran yang seterusnya. Selain itu juga, set induksi yang menggunakan gambar ini juga akan mencetuskan rasa ingin tahu pelajar, di mana gambar yang dipaparkan boleh menimbulkan persoalan kepada pelajar. Apa yang akan mereka pelajari pada hari ini dan sebagainya. Selain itu juga, set induksi yang menggunakan gambar ini juga dapat merangsang pemikiran awal pelajar, di mana melalui pemerhatian terhadap gambar, murid akan berfikir dan membuat andaian awal sebelum guru menerangkan isi pembelajaran yang seterusnya. Di samping itu juga, penggunaan gambar dalam set induksi ini juga dapat meningkatkan komunikasi dua hala antara guru dan juga pelajar, di mana gambar ini boleh dijadikan sebagai bahan perbincangan atau soal jawab pada awal pembelajaran, di mana guru boleh bertanyakan soalan mengenai gambar dan pelajar boleh memberikan pendapat mereka terhadap gambar yang mereka lihat di hadapan. Seterusnya yang terakhir juga dapat menjimatkan masa guru. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan gambar ini dapat membantu guru untuk menyampaikan idea atau konsep dengan lebih cepat dan jelas tanpa memerlukan penerangan yang lebih panjang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk memuatkan gambar dalam aplikasi Canva. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu aplikasi Canva. Canva ini adalah sebuah aplikasi reka bentuk grafik yang mudah digunakan sama ada melalui komputer maupun telefon pintar, di mana aplikasi ini membolehkan pengguna mencipta pelbagai bahan visual seperti slide pembentangan, poster, infografik dan kad ucapan dengan lebih cepat, di mana Canva ini memberi kelebihan kepada guru untuk memuat gambar, video dan ikon sendiri untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Okey, seterusnya saya akan menerangkan langkah-langkah untuk memuat naik gambar dalam aplikasi Canva. Yang pertama, jika anda mempunyai aplikasi Canva di komputer maupun telefon bimbit, anda hanya perlu log masuk ke akaun anda menggunakan email. Dan jika anda tidak mempunyai aplikasi Canva
di komputer maupun telefon, Anda boleh layari laman web Canva. Kemudian yang kedua, Anda hanya perlu pilih dan cipta reka bentuk, di mana Anda hanya perlu klik Create a Design atau pilih template sedia ada seperti poster, slide, infografik maupun pembentangan. Seterusnya, yang ketiga, Anda hanya perlu klik Uploads yang terletak di bahagian kiri skrin desktop Anda ataupun di bahagian bawah skrin telefon Anda dan kemudian hanya tekan butang Upload Files pada peranti Anda dan pilih gambar yang Anda kehendaki. Kemudian, Anda hanya tinggal tunggu sehingga proses muat naik gambar tersebut selesai dan gambar itu akan dipaparkan di bahagian upload seperti yang saya tunjukkan di slide ini. Kemudian yang keempat, Anda hanya perlu masukkan gambar ke dalam reka bentuk yang Anda telah pilih. Kemudian, klik atau seret gambar tersebut dan masukkan ke dalam reka bentuk Anda. Dan yang terakhir, Anda hanya perlu laraskan gambar sama ada Anda ingin ubah size ataupun putar ataupun crop dan sebagainya. Seperti yang telah saya tunjukkan di slide ini. Okey, baiklah. Seterusnya adalah bahagian pengajaran. Kumpulan kami telah memilih sebuah aplikasi pembelajaran abad ke-21 iaitu aplikasi YouTube dalam memuat naikkan slide pengajaran kumpulan kami. Okey. Terdapat beberapa kelebihan memuat naikkan slide pengajaran dalam aplikasi YouTube. Salah satu kelebihan itu adalah aplikasi ini mudah diakses atau mesra pengguna. Ini kerana untuk memuat naikkan aplikasi YouTube, pengguna tidak memerlukan kapasiti storage yang besar. Aplikasi YouTube boleh dimuat naikkan dalam pelbagai peranti elektronik dalam kapasiti saiz storage yang kecil. Ia hanya memakan sedikit ruang dalam peranti elektronik masing-masing. Selain dari itu, aplikasi YouTube ini juga mempunyai kelebihan seperti menjimatkan tenaga dan masa guru serta lokasi yang fleksibel. Ini bermaksud guru tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sekolah atau pergi ke suatu tempat untuk menyampaikan pengajaran kepada pelajar. Tetapi dengan memuat naikkan slide pengajaran dalam aplikasi YouTube ini, guru cuma perlu merekod atau menyunting video pengajaran, kemudian guru memuat naikkan video pengajaran dalam aplikasi YouTube dalam masa yang singkat. Tidak kira berapa panjang durasi video pengajaran tersebut. Dengan ini, ia menjimatkan tenaga guru daripada pergi ke sesuatu lokasi untuk menyampaikan sesi pengajaran secara bersemuka, misalnya di sekolah. Ini juga memudahkan guru dalam sesi PDPC atau PDPR pada hujung minggu atau waktu-waktu cuti. Selain daripada itu, slide pengajaran dalam aplikasi YouTube juga menggalakkan pembelajaran kendiri pelajar. Dengan adanya aplikasi YouTube, pelajar boleh menonton video pengajaran guru secara berulang-ulang di rumah tanpa kekangan masa. Pelajar tiada had ataupun tiada kekangan masa atau kekangan masalah lain dalam mengakses video pengajaran dalam aplikasi YouTube. Dengan menonton video pengajaran guru, pelajar boleh belajar sendiri di rumah. Selain daripada itu, memuat naikkan slide pengajaran aplikasi YouTube adalah untuk meningkatkan literasi digital, di mana ia meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dan juga pelajar sendiri dalam menggunakan aplikasi pembelajaran dan pengajaran abad ke-21 ataupun kemahiran TMK. Okey, baiklah. Di slide ini, saya akan membentangkan langkah-langkah memuat naikkan slide pengajaran dalam aplikasi YouTube. Pada langkah pertama, Anda dihendaki untuk membuka aplikasi YouTube dari laman web Google atau memuat naik aplikasi YouTube itu sendiri. Kemudian, selepas membuka aplikasi YouTube, Anda dihendaki untuk menekan
pada ikon profil akaun YouTube anda di sebelah kanan seperti yang tertera dalam gambar. Kemudian akan muncul pilihan-pilihan dan anda dihendaki untuk memilih pilihan View Your Channel. Okey, seterusnya, selepas membuka pilihan View Your Channel, maka anda akan berada di bahagian channel akaun YouTube anda. Anda boleh melihat senarai video-video yang telah anda upload ataupun muat naik dalam YouTube sebelum-sebelum ini seperti yang tertera di gambar dalam slide ini. Kemudian, selepas anda berada di bahagian channel akaun YouTube, anda dihendaki untuk menekan di bahagian atas kanan akaun anda yang ada perkataan create ataupun yang berada di sebelah ikon profil anda. Kemudian, anda dihendaki untuk menekan create. Kemudian, akan muncul tiga pilihan utama, upload video, go live ataupun create post. Jadi, untuk memuat naikkan slide pengajaran, anda perlu menekan pilihan upload video. Okey, baiklah. Di langkah yang ketiga ini, anda dihendaki untuk memilih video yang telah siap disunting, direkod ataupun siap untuk dimuat naikkan dalam aplikasi YouTube daripada fail peranti elektronik masing-masing. Antara kelebihan pada YouTube adalah jelas berada di langkah yang ketiga di mana anda boleh memuat naikkan video pengajaran yang berdurasi panjang atau pendek dalam aplikasi YouTube dalam jangka masa yang singkat. Di bahagian ini, anda perlu memuat naikkan video pengajaran anda di bahagian drag and drop video file to upload. Di bahagian itu, sebelum anda memulakan langkah-langkah yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk pada langkah yang keempat. Dalam langkah ini terdapat 4 proses dalam memuat naikkan video dalam aplikasi YouTube. Bagi proses yang pertama, selepas anda memilih ataupun memuat naikkan video yang telah anda rasa sesuai untuk dimuat naik ke dalam aplikasi YouTube, anda dihendaki untuk mengisi perincian bagi video tersebut. Misalnya, anda dihendaki untuk mengubah sesuai nama atau tajuk bagi menarik perhatian orang ramai untuk menonton video anda. Kemudian, anda juga dihendaki untuk menerangkan sedikit sinopsis ringkas bagi berkaitan dengan video di bahagian description. Kemudian, proses yang kedua pula, ini merupakan optional bagi individu. Jika anda mempunyai video untuk dipromosikan sebelum video pengajaran anda diaplikasikan, anda boleh memuat naikkan video promosi tersebut di bahagian yang kedua. Jika tidak, anda boleh nextkan saja. Anda teruskan saja kepada proses yang ketiga. Jadi proses yang ketiga ini adalah proses semakan daripada YouTube sendiri di mana YouTube akan secara automatik mengesan sama ada video yang anda muat naik dalam aplikasinya adalah video original sendiri ataupun video yang dikopi dari video pengguna-pengguna yang lain. Okey, kemudian bahagian proses yang terakhir iaitu proses yang keempat. Di sini video ini anda dihendaki untuk memilih sama ada video ini dipublishkan kepada orang ramai publik atau anda memuatnya secara privacy ataupun secara listed. Listed ini bermaksud orang-orang yang anda pilih untuk share link, kemudian orang itulah yang akan boleh menonton video ini. Jika orang yang tidak dalam link yang anda sharekan ini, maka mereka tidak akan dapat melihat video yang anda publish. Selepas anda memilih option untuk dipublish ini, maka 4 proses memuat naikkan video pengajaran anda dalam aplikasi YouTube selesai. Okey, baiklah. Ini merupakan langkah yang terakhir iaitu langkah yang kelima. Jadi langkah kelima ini akan muncul selepas anda berjaya dalam langkah yang keempat iaitu melalui 4 proses tadi. Jadi selepas berjaya dipublish, aplikasi YouTube memudahkan anda untuk mengcopy paste video link yang anda telah upload ataupun muat naik dalam aplikasi YouTube untuk kegunaan penghantaran kepada pelajar di aplikasi yang lain seperti
WhatsApp, Telegram, email, dan sebagainya. Itu saja. Baiklah, seterusnya bahagian penilaian yang akan membentangkan tajuk objektif pembelajaran iaitu menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan sungai atau tasik utama di Malaysia berdasarkan penerangan guru, yang mana pada bahagian ini guru akan mengarahkan pelajar untuk menjawab kuis yang diberikan tanpa merujuk buku, serta guru perlu memantau dan membuat semakan melalui perbincangan kerjasama mengenai jawapan pelajar di dalam kelas. Bahan bantu mengajar yang akan digunakan dalam bahagian penilaian ialah aplikasi WordWall. Jadi apa itu aplikasi WordWall? Aplikasi WordWall ini ialah satu platform pembelajaran digital berasaskan permainan yang digunakan oleh guru untuk membina aktiviti interaktif lah seperti kuis, padanan roda rawak, teka silang kata dan pelbagai bentuk latihan bagi tujuan pengajaran, pembelajaran dan juga penilaian. Jadi, apa kelebihan penggunaan aplikasi WordWall dalam penilaian? Jadi antara kelebihan penggunaan aplikasi WordWall dalam penilaian ini ialah salah satunya meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar, di mana WordWall ni dia menggunakan elemen interaktif seperti kuis, permainan padanan, roda rawak dan juga teka silang kata. Elemen ni dia menjadikan penilaian ni dia menjadi lebih menyeronokkan berbanding ujian bertulis lah, sekaligus meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Terusnya kita ada menyokong pembelajaran aktif, maklum balas segera. Maklum balas segera ni, WordWall dia memberikan maklum balas serta-merta selepas pelajar menjawab soalan, yang mana dia membantu pelajar untuk mengenal pasti di mana kesalahan mereka serta membantu pelajar untuk memperbaiki kefahaman mereka dengan lebih tepat dan juga lebih cepat. Seterusnya kita ada juga mudah digunakan oleh guru, yang mana interface ataupun antara muka WordWall yang ringkas membolehkan guru ni dia membina bahan penilaian dengan cepat tanpa kemahiran ICT yang tinggi. Soalan juga boleh diubah soal mengikut tahap pelajaran. Seterusnya kita ada pelbagai bentuk penilaian, yang mana guru ni dia boleh menggunakan WordWall untuk kuis objektif, padanan istilah, soalan kebat, ulangan topik, yang mana membolehkan guru menjalankan penilaian formatif dan sumatif dengan lebih fleksibel. Baiklah, berikut merupakan langkah-langkah penggunaan aplikasi WordWall dalam penilaian yang boleh digunakan oleh guru secara praktikal dan juga sistematik lah. Yang mana pertama sekali ataupun langkah pertama ialah mendaftar akaun WordWall, yang mana guru harus melayari laman web www.wordwall.net dan mendaftar akaun menggunakan email ataupun akaun Google. Seterusnya, langkah kedua yang perlu digunakan ataupun yang perlu dilakukan oleh guru ialah dengan mencipta aktiviti baharu. Jadi bila sudah daftar, akan ada interface ataupun antaramuka yang memaparkan klik create creativity, yang mana guru perlu menekan butang ataupun tombol create activity, kemudian pilih jenis aktiviti seperti quiz, match up, random wheel, open the box atau true and false. Baiklah, langkah ketiga pula ialah memasukkan soalan penilaian, yang mana guru memasukkan soalan berdasarkan topik pembelajaran. Contohnya kita ada soalan objektif, soalan kefahaman, soalan kebat serta soalan yang boleh disesuaikan mengikut tahap kognitif murid lah. Seterusnya pula kita masuk kepada langkah keempat, iaitu pilih bentuk paparan. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan WordWall lah, yang mana WordWall ni dia membolehkan aktiviti yang sama tadi ditukar kepada pelbagai bentuk permainan ataupun template tanpa kita perlu bina semula soalan tersebut. Langkah kelima pula ialah tetapkan mood penilaian, yang mana guru boleh pilih sama ada ingin menjalankan live mode ataupun homework mode. Untuk live mode, guru boleh memilih sama ada untuk menjalankan aktiviti penilaian di dalam kelas, iaitu semasa proses pengajaran dan pembelajaran PDP, ataupun homework mode, yang mana tugasan diberikan di luar kelas untuk dilakukan di rumah murid masing-masing. Baiklah, selesai langkah kelima, kita akan beralih kepada langkah keenam, iaitu dengan mengongsikan pautan kepada pelajar ataupun link kepada pelajar, yang mana pautan aktiviti ni dikongsi melalui WhatsApp, Google Classroom boleh, QR Code dan juga Telegram.
Langkah ketujuh pula ialah langkah di mana proses penilaian berlangsung, di mana pelajar menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Pelajar boleh menjawab soalan ini menggunakan tablet, telefon bimbit, serta komputer riba pada bila-bila masa dan juga di mana-mana sahaja tanpa ada kekangan ataupun batasan. Seterusnya, langkah ke-8 iaitu langkah terakhir ialah semak keputusan dan juga analisis. Guru boleh melihat markah pelajar, soalan yang sering salah serta tahap penguasaan pelajar di dalam aplikasi WordWall ini. Yang mana data ni dia boleh digunakan untuk penilaian formatif dan juga penambahbaikan PDP untuk pada masa akan datang.